السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Dr. Mahdi Syarudin, sempurna yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita berada pada ayat 110 daripada surah Taha, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min warqil jannah wa 'asā Adamu rabbahu faghawā. Summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian syaitan bisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, iaitu pokok keabadian. Maka keduanya makan dari pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan derhakalah Adam kepada Rabb dan sesatlah ia. Kemudian Rabbnya milihnya dan dia menerima taubatnya dan beri kepadanya petunjuk. Tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, nampaknya daripada ayat ni jelas Allah menggambarkan bahawa Nabi Adam tersilap makan pokok khuldi itu. Fakala minha fabadat lahumā sawātuhumā. Makan lalu dengan segera terbuka aurat mereka. Dalam tafsir Zadul Masir, Al-Imam Ibn Jauzi menjelaskan bahawa mereka makan hanya sedikit, baru sahaja rasa. Kerana dulu kita dah bincangkan dalam surah A'raf bila Allah gambarkan falamma dhaqa asy-syajara, falamma dhaqa asy-syajara, sebaik saja mereka merasai pohon tersebut. Nampak penggunaan Quran di sini? Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā an tilkumā asy-syajara wa aqul lakumā inna asy-syaitāna lakumā 'aduwwun mubīn. Maka syaitan memujuk keduanya untuk makan buah itu dengan tipu daya tatkala keduanya telah merasai buah pohon kayu tersebut. Maka nampaklah bagi keduanya aurat-aurat masing-masing. Tuan-tuan lihat penggunaan Quran falamma dhaqa asy-syajara menunjukkan bahawa ya dulu ala annahuma lam yukthira, kata al-Imam Ibnu Jauzi yang tafsirnya Zadul Masir. Nampaknya kedua mereka tidak makan berlebihan. Walam tata'akhkhar anhuma al-uqubah hatta yasila ila ikthar. Tidaklah makan sampai seperti disebut dalam sesetengah pandangan sampai berlakunya basham. Al-bashmu ni maknanya sampai perut sembelit. Makan terlalu banyak sampai mendatangkan mudarat pada sistem pencernaan. Tak sampai ke tahap itulah tuan-tuan. Mereka hanya merasai sedikit lalu ditimpakan ke atas mereka itu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab penggunaan Al-Quran di sini Allah gambarkan faghawa. Ghawa makna dhalla tariqal khulud haitsu aradahu min qibali ma'siyah. Maknanya Nabi Adam bukan sesat dari sudut akidah tuan-tuan, sesat dari sudut panduan yang Allah berikan itu. Dia terlupa lalu dia pun terpesong ke arah lain. Bukan sesat dari sudut akidah tuan-tuan. Kena faham penggunaan perkataan ghawa dalam Quran ni pun bukan rujuk pada sesat semestinya sesat dari sudut akidah yang melayakkan dalam hukuman neraka di akhirat. Tidak. Dalam pandangan lain kata Imam Ibn Jauzi bermakna fasada alaihi aishuhu, maka hidupnya menjadi rosak. Dhalla bermakna fasad, maka hidup dia pun rosak kerana telah milih jalan keingkaran terhadap perintah Allah SWT. Bukan artinya sesat akidah tuan-tuan ya. Kena faham betul-betul. Nanti ramai orang suka buat tuhmahan dan fitnah. Orang cakap lain-lain dijelaskannya. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah dia yang dimaksudkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam tidak mengikuti panduan Allah bukan bererti sesat, tinggalkan syariat. Tidak, ini hanya dalam bentuk bimbingan yang gagal diikuti sepenuhnya. Pada
dah lama dah seruntul Nabi Adam duduk di syurga, tak pula mendekati pokok tersebut. Dan tersilapnya Nabi Adam di sini sebelum pelantikan menjadi Nabi. Jadi sebelum pelantikan menjadi Nabi, ini kata para ulama akidah, kesilapan tersebut bukanlah dosa kerana belum ada lagi ketetapan syariat. Ia terjadi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi Nabi. Jadi barang siapa yang berbuat dosa sekali, maka tidaklah dikatakan dia seorang pendosa dan seorang yang melakukan kesesatan. Itu sebab penggunaan kataan Allah di sini sungguh dakik. Allah menggunakan fagawa. Fagawa maknanya dia telah tersesat. Tersesat mengikut panduan, bimbingan, kehendak aku. Allah tidak gunakan di sini fagawin. Kalau kita belajar bahasa Arab, yang antara fi'il dengan isim fa'il, dua benda yang berbeza tuan-tuan. Bukan digunakan di sini ghawin, isim fa'il daripada ghawa. Ghawin maknanya sesat betul. Itu sebab kita tak boleh mengatakan Nabi Adam asin. Asin maknanya sifat melakukan maksiat itu mendarah daging, sebati dalam dirinya. Macamlah kita kata di bahasa Arab, fulan itu menjahit bajunya yang koyak. Menjahit adalah perbuatan, kata kerja. Menjahit ke dalam menjahit kata kerja lah. Tapi kalau kita sebut fulan merupakan penjahit, makna profession dia tuan-tuan. Jadi sebab penggunaan Quran di sini fagawa, tidak digunakan farawin. Nabi Adam telah menjadi seorang yang sebati padanya sifat sesat. Tidak, Allah tidak gunakan begitu. Sebab kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam melakukan maksiat, pelaku maksiat, tersesat, bukan begitu maksudnya. Tapi dia tersilap di situ. Dia bukanlah satu kata kerja yang bersifat berkekalan berlaku ke atas seorang yang akhirnya Allah pilih menjadi Nabi. Tidak mungkin seperti itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Faham apa yang dimaksudkan di sini? Jadi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akara minha fadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yaqsifani alayhima min waraqil jannah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Syaitan mengikat dan memujuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim wa qasamahuma bi ghurur. Syaitan telah pun bersumpah untuk mengatakan dia berada di pihak benar. Aku sumpah dengan nama Allah bahawasanya kalau kau makan buah pokok khuldi ni kau akan kekal, wahai Adam, dengan isterimu, dan kau dapat kerajaan yang tidak akan terhapus sama sekali. Manusia ada sifat seperti itu tuan-tuan. Dia hendak supaya nikmat itu berkekalan. Itu sebab kita diajar dalam hadis Nabi SAW agar mengamalkan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus. Aku mohon dapat menemani Rasulullah SAW dalam syurga yang kekal. Dengan nikmat putus tuan-tuan dalam hidup kita, sedang menikmatinya, tiba-tiba ditarik Allah SWT. Lagi satu doa yang sangat penting, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ini ayat penghabisan daripada surah Al-Baqarah. Para sahabat merasa begitu berat tanggungjawab dalam Islam ini, sehingga Allah turunkan ayat tersebut. Mohon kepada Allah tuan-tuan dalam kehidupan ini jangan ditimpakan ujian-ujian yang berat sampai tersungkur kita dibuatnya tuan-tuan. Amalkanlah doa ini. InsyaAllah saya akan publishkan dalam Facebook Ustaz Zahzan Muhammad. Amalkanlah doa ini tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi ijazah untuk kita amalkan setiap hari kehidupan kita dalam doa yang kita panjat kepada Allah SWT. Dia sudah bahasa Arab. Perkataan was-was, fawaswasa, dulu kita dah bincangkan dalam tafsir Juz' Amma melibatkan surah An-Nas. Was-was, was-was ni diambil perkataan waswasah. Itu yang boleh kita perhatikan dalam kamus-kamus. Contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz. Maksud was-was dia perkataan waswasah, yang pada peringkat awalnya berarti suara yang sangat halus. Tahu tak gelang kaki yang dipakai oleh anak-anak tu? Jangan perempuan pakai gelang kaki pergi office, nanti dengar menarik sangat bunyinya. Nanti kita bincangkan ayat-ayat berkaitan dengan aurat orang perempuan tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kat rumah lah pakai gelang kaki, bunyinya halus ya, bunyinya bunyi gerincing, apa dipanggil perkataan bahasa Melayunya. Waswasah ni adalah bunyi emas yang dipakai di kaki itu sebagai contohnya. Dia sangat berpotensi untuk menggoda, menggiurkan manusia. Menarik sangat bunyi, cantik kalau isteri kita pakai tuan-tuan. Kemudian makna ni berkembang menjadi bisikan-bisikan yang biasa digunakan untuk tujuan negatif. Ini kerana satu yang dibisikkan adalah satu yang disembunyikan, sedangkan biasanya yang disembunyikan adalah satu benda yang tidak baik, yang buruk.
Dari sini waswasah difahami dalam arti kata bisikan negatif syaitan. Syaitan pelaku bisikan tersebut. Memanglah kita tak tahu bagaimana bentuk dia berbisik, tapi paling tidak akibat dari bisikan syaitan itu dirasakan dan dilihat dalam kehidupan yang nyata. Ada setengah riwayat para ulama tafsir sebut bahawa ular, syaitan ni menyerupai rupa ular, datang bisik benda ni pada Nabi Adam dan juga Hawa. Ini cerita Israeliat yang tidak ada asasnya, tuan-tuan. Memadailah untuk kita sebut mereka dibisikkan di telinga oleh syaitan. Macam kita bangkit subuh pukul 5 pagi tergerak, nanti dulu kejap lagi 5.30 kan masih sempat untuk qiyam 2 rakaat. 5.30 tak apa, sikit lagi subuh 5.40, ada 10 minit lagi. Kang orang bangun. Nampak bisikan tu dengar menggiurkan, tuan-tuan. Akhirnya tidur 6.30 bangun. Ini nak dia waswasah. Waswasatun, waswasah. Jadi waswas ini mengisyaratkan bahawa sebenarnya syaitan melakukan rayuannya dalam hati dan fikiran manusia dengan jalan menggambarkan dalam benaknya perkara yang mendorong manusia untuk melakukan pendurhakaan kepada Allah SWT, menjadikan seorang manusia itu takut terhadap masa depan ataupun optimis berlebihan sampai menghasilkan angan-angan palsu dan sebagainya. Kan dulu kita dah bincang dengan surah Al-A'raf, tuan-tuan, ayat ke-20, bila Allah gambarkan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an nakuna malakaini aw nakuna minal khalidin. Lihat, tuan, illa an nakuna malakaini aw nakuna, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuan, maka syaitan bisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu dan mendekati pokok ini, melainkan supaya kamu dua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat, tuan, ini bisikan syaitan kepada Nabi Adam, bisikan yang sama kita dengar saban hari, saban waktu untuk menyesatkan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah dorongan syaitan. Kemudian datang perkataan yang Allah gunakan di sini, fabadat lahuma sawatuhuma. Sawah ni kalau kita belajar bahasa Arab datang perkataan su. Su ni maknanya benda yang buruk. Kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, sawah datang perkataan su. Su benda yang buruk, benda yang tak elok. Bila benda tak elok, dia bila ada aurat, kita merasa tak elok lah kalau orang nampak. Ni orang yang masih ada fitrah iman dalam dirinya lah, tuan-tuan. Bukan orang yang menayang dalam Facebooknya auratnya agar dilihat orang. Buka pula tubuhnya yang mempunyai, menampakkan anggota-anggota yang sepatutnya ditutup. Kalau orang lelaki satu hal, orang perempuan lebih memalukan, tuan-tuan. Malu sudah hilang daripada umat ini, daripada kebanyakan orang Islam. Menampakkan rambutnya, menampakkan dadanya, menampakkan kulit tubuhnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Fitrah mengatakan benda tu tak elok ditunjuk. Dia berasal perkataan su. Su maknanya buruk. Buruk kalau orang nampak. Jadi Allah guna perkataan sawatuhuma berbentuk jamak. Dia perkataan sawatun. Lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid. Sawah. Sawah maknanya satu yang buruk, yang tidak menyenangkan. Kemudian makna ini disempitkan dalam erti aurat. Jika dimaksudkan kata tersebut pengertian awalnya, maka bentuk jamak yang digunakan di sini bagi menunjukkan manusia secara asalnya memang ada banyak keburukan, memang ada kelemahan, tapi lebih lagi dia malu untuk menampakkan auratnya sendiri di hadapan orang. Jadi sawah ni digunakan dalam bentuk aurat, merujuk kepada jamak. Jadi Allah gunakan di jamak, walaupun maksud di sini adalah bentuk dua. Kan dua orang lah, Nabi Adam dengan Hawa, dua orang saja. Tapi Allah gunakan perkataan sawat, sawatihima, bagi menampakkan walaupun dua orang saja, tapi malunya ya Allah berkekalan sampai bila-bila. Malunya berterusan. Yalah, dua orang manusia yang terpilih, dua manusia yang pertama dijadikan Allah SWT. Dibaca kisah ni untuk orang yang berikutnya, betullah malu, tuan-tuan. Sawatihima, seolah-olah macam besar, dan memang besar, kerana belum ada orang lain pada waktu itu. Jadi sawah ni diartikan sebagai aurat. Bentuk jamak dipilih walaupun merujuk kepada dua orang sahaja. Penggunaan bentuk ini adalah dari sudut bahasa Arabnya, dari sudut psikolinguistiknya, dia lebih mudah untuk disebut. Bahasa Arab dia ada fiqhul lughah, ada dari sudut
penggunaan untuk mengambil kira social linguistik, bunyinya lebih senang tersebut bandingkan kalau sebut satu sawatihima, dia ringannya lebih ringan kalau sebut jamak. Sawatihima ada mad di situ, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. InsyaAllah nanti kita lihat ada setengah pandangan para ulama seperti contohnya Tahir bin Ashur menggambarkan tentang sawah ni. Nanti kita lihat dalam kuliah akan datang mengapa Allah gunakan dalam bentuk jamak. Ada pandangan tersendiri. Mudah-mudahan kita dapat memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan saya untuk memiliki pandangan menarik mengapa aurat yang dirujuk di sini. InsyaAllah dalam kuliah datang kita akan bincangkan. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.